Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Kali ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan kita untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran kita, dan untuk hari ini kita akan sama-sama melihat dan membaca serta mendengar dari surah Al-An'am ayat 95 sehingga ayat 101. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, boleh ambil Al-Quran dan buka ke halaman 140. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman kita yang bersama daripada awal hinggalah ke akhir pelajaran kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan agar semua teman-teman serta ahli keluarga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan urusan pembelajaran kita serta dimudahkan urusan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, agar pertemuan ini bukan saja berakhir di dunia, bukan saja berakhir hari ini, tetapi kita teruskan perhubungan kita demi cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul serta cinta kita kepada Al-Quran ini, sehinggalah ke padang mahsyar kelak di saat kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua menjadi saksi di antara satu sama lain bahawa kita pernah bersama untuk sama-sama mempelajari dan mendekatkan diri kepada Allah melalui pembelajaran pengajian Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, insyaAllah untuk menyuarakan lagi
pengajian kita untuk hari ini, saya nak mengajak teman-teman, boleh tak kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran? Ya, kita komen dahulu mudahnya mengaji Al-Quran agar apa? Agar keseluruhan pembelajaran kita ini akan menjadi mudah insya-Allah dengan pemikiran yang positif yang kita tanamkan dalam diri kita. Jadi jom kita komen dahulu mudahnya mengaji Al-Quran, dan jangan lupa teman-teman, marilah kita mengajak orang yang tersayang, khususnya pasangan kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, pakat ramai-ramai kita belajar mengaji Al-Quran agar kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran kita. Semoga ianya dibaca seperti mana ianya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Warattilil Qur'ana tartila." Dah diharapkan sahabat-sahabat juga dapat tekan button share, juga mungkin nak tag pasangan ataupun ahli keluarga dan kawan-kawan. Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Sekarang ini hujan tengah lebat. Hujan tengah lebat. Kita doakan ini merupakan hujan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana keadaan di tempat sahabat-sahabat masing-masing? Macam mana? Boleh bagi respon. Langit cerah ke, langit mendung ke, hujan lebat ke, hujan renyai-renyai ke, macam mana? Baik, walaupun kita berlatar belakangkan satu suasana yang damai, bersuasanakan laut dan burung yang sedang berterbangan, ombak sepoi-sepoi bahasa. Jadi supaya apa? Memberikan ketenangan. Kita cuba membawakan background yang tenang, supaya apa? Sahabat-sahabat dapat belajar. Muka mesti senyum. Baik, jom kita lihat bacaan isti'azahnya. Seperti biasa teman-teman yang dirahmati Allah, pastikan dari segi bacaan isti'azah itu, sahabat-sahabat jangan lupa untuk memastikan dibacakan dengan betul, disebutkan dengan betul huruf hamzah dan ainnya. Huruf hamzah dan ainnya. Jadi pastikan kita baca dengan a'u, bukan a'u. A dengan ain, itu huruf hamzah dan huruf ain. A'u, zu di hujung lidah. Di hujung lidah. Zu billah, la itu dibacakan nipis. Jangan pula kita baca zu billah, itu tak betul. Ya? Jadi pastikan dibaca zu billah dengan dua harakat. Kemudian ha itu makhrajnya di pangkal kerongkong. Ha itu makhrajnya di pangkal kerongkong. Hi, bukan hai. Jangan kita tertukar lagi. Hi minasyaitan. Syaitan, ta dua harakat. Nirrajim. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jom kita lihat sama-sama daripada ayat 95 surah Al-An'am. Bermula dengan hamzah berbaris bawah masuk atas nun yang bertanda sabdu. Di sini kena bacakan dengan hukum wajibul gunnah, wajib dengung dua harakat. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya poin-poin yang saya sampaikan sepanjang perkongsian ini, bukan sahaja sekadar untuk kita bantu teman-teman yang lain, tapi yang paling utama kita dapat bantu diri kita. Innallah, baru masuk nallah. Jangan baca innallah. Innallah, ramai yang buat kesilapan begitu. Dia tidak panjangkan di sini. Ingat di sini kena panjang berapa harakat? Dua harakat. Nallah, di sini lafz jalalah dibaca tebal. Macam isti'azah tadi kita baca nipis. A'udzu billah, kita tak baca a'udzu billah, kan? Jadi kita baca nipis pada lafzul isti'azah. Sekarang ini pada perkataan Allah, lafz jalalah di sini. Baik, ada yang mungkin bertanya, Ustaz, macam mana kita nak bezakan bila nak dibaca tebal ni, bila nak dibaca nipis? Baik, saya bagi satu tips yang sangat mudah untuk teman-teman ingat. Apa dia? Yang pertama, kalaulah perkataan Allah itu datang sebelumnya huruf yang berbaris di bawah kasrah, maka baca nipis. Macam bismillah, a'udzubillah, itu kita baca nipis. Dalam hal ini, kalau datang sebelum lafzul jalalah itu huruf yang berbaris fathah, yakni baris atas, ataupun dhammah, ataupun baris depan, maka bacalah dengan tebal dan pastikan dua harakat. Innallaha faliqul, qaf baris depan terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamar ya. Ha pedas. Habbi wan nawa, wan nawa, baru masuk nawa. Di sini kena dengung wan
Jangan baca habbi wan nawa. Itu tak sempurna panjang dengungnya. Jadi kena baca dengan 2 harakat. Wan nawa. Baru berhenti. Walaupun di sini afdalnya diteruskan ya teman-teman, sebab di sini waqaf sili, sad lam ya ini. Ala kulli hal, kalau tak sampai nafas tidaklah menjadi kesalahan untuk berhenti di situ. Kemudian kha, makhrajnya di hujung kerongkong ini. Kha. Rijul, ri jadi nipis di sini. Rijul, jim bari depan terus naik dari dalam. Ha pedas pula di tengah kerongkong. Hayya minal, ya bersabdu, tekankan ya. Hayya minal, naik terus di atas lam. Mayyiti wa mukh, ya ini bersabdu. Wa mukhrijul, jim bari depan terus naik di atas lam. Alif lam qamariyah, sekali lagi kita jumpa. Mukhrijul mayyiti minal hayy. Kalau nak waqaf di sini pastikan ujung tu tekan sikit sebab ya tu bersabdu hayy gitu. Kalau nak wasal, nak sambung jadi minal hayy dzalikumullah. Gitu kalau nak sambung. Kalau nak waqaf minal hayy. Kemudian ujung lidah dzalikumullah. Baik, di sini lafaz jalalah datang sebelumnya baris dhammah. Kalau di sini sebelumnya baris fathah. Jadi baca tebal. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Maaf, tadi waktu saya bagi huraian suara saya bergema. Sebab kita terlupa nak tutup ekor je, maafkan. Diharapkan tidak memberi kesan, diharapkan sahabat-sahabat dapat mengikuti. Baik. Kemudian walau jalalah, bila kita waqaf pada perkataan ini, pastikan waqaf dengan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Jangan kita waqaf dengan dzalikumullah. Waqaf, itu tak betul. Dia mesti kumullah. Baru berhenti. Kalau nak berhentilah. Kalau nak wasal, teruskan wasal. Kemudian, fa'an, dengungkan an, wajibul gunnah 2 harakat. Natufakun. Sekali lagi kita dengarkan. Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Baik, barulah berhenti. Kemudian baru masuk ayat seterusnya. So far macam mana? Maafkan saya, tadi saya terlupa nak tutup ekor je. Saya mohon maaf. Diharapkan sahabat-sahabat dapat sekurang-kurangnya dengarlah huraian tersebut. Jadi, ala kulli hal, yang pentingnya sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Yang itu yang paling mustahak, yang paling utama. Kalau tak boleh nak dapatkan keseluruhannya, sekurang-kurangnya dalam satu ayat yang kita huraikan itu, 1-2 perkara sahabat-sahabat dapat pegang, dapat amalkan, itu pun sudah memadai, khususnya bagi kami lah ya. Baik, jom kita lihat ayat seterusnya. Sebelum itu, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan, khususnya yang baru bersama dengan kita. Sekali lagi saya nak mengajak teman-teman, jangan lupa untuk menekan button share. InsyaAllah kita panjang-panjangkan kepada mereka yang tersayang. Faliqul, fa 2 harakat. Faliqul, qaf bari depan naik di atas lam. Di sini alif lam qamariyah. Sad. Sad, makhrajnya di mana? Sad, makhrajnya kalau boleh saya tunjukkan sedikit. Makhraj sad ini dia ni ujung lidah, tapi dia bukan ujung lidah, dia belakang sedikit. Di bahagian depan ini, di bahagian depan, tapi bukan betul-betul di hadapan. Dia di belakang sedikit ya, so. Dia baca bukan is. Kalau ramai orang silap di sini, dia baca dengan huruf sin. Faliqul is. Itu huruf sin. Dia kena baca faliqul ba 2 harakat. Kemudian ha pedas, makhrajnya di tengah. Hi wa ja'alal. Hi nak ke wa, jangan lambat. Di situ 1 harakat.
Wa ja'alal, lam bari atas terus naik di atas lam di sini. Ja'alal laila sakanan. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya sakanan. Tapi bila datang waw jadi sakanan. Kena masuk beserta dengung. Nama hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung 2 harakat. Sakanan wasyam. Di sini alif lam syamsiah. Lamnya tidak dibunyikan. Baik, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya tak ingat nama hukum alif lam qamariyah dan syamsiah ini, apa yang perlu saya buat? Baik, kalau tak ingat nama hukum itu, lihat pada tanda yang ada pada huruf lam. Kalau di atas huruf lam itu kosong begini, alif lam syamsiah, maka lamnya jangan dibunyikan. Kalau atas lam itu ada tanda mati, maka lam itu dibunyikan. Nampaklah? Lam ada tanda mati, lam kosong. Jadi itu bezanya kalau tak ingat nama. Wasyamsa wal... ini lam ada mati, tanda mati. Jadi bunyikan. Wal qamara. Ha pedas. Husbana. Dan nan ma'iwat bila waqaf jadi 1 baris 2 harakat. Jangan waqaf dengan husbana. Itu tak sempurna. Mestilah husbana. Baru berhenti. Kemudian di ujung lidah. Zal. Za, ujung lidah keluar, dia menyentuh 2 gigi atas ni. Zalika tangqa. Di sini ada khalkhalah sughra namanya. Dan bila pantulan pada huruf qaf, pastikan mulut itu dibulatkan, jangan pepeskan jadi tak. Tak betul, dia kena tangqa. Zalika taqdirul azizil alim. Zil. Terus naik di atas lam. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Di sini ma'aril sukun ya, diwaqafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Jangan waqaf dengan azizil alim. Itu juga tidak sempurna. Kita dengarkan dahulu. Faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Baru berhenti. Okey, so far macam mana? Good ke? Macam mana? So far so good ke? Macam mana? Cuba bagi komen sikit. Saya nak cepat maklum balas daripada teman-teman. Adakah huraian saya ini terlalu perlahan, terlalu laju, ataupun bagaimana? Kalau okey, just nice, alhamdulillah, kita nak move on kepada ayat yang seterusnya. Sebelum itu, sekali lagi saya nak menyapa teman-teman yang baru bersama dengan saya. Jangan lupa teman-teman untuk menekan button share. Kita panjang-panjangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini agar ini menjadi pencetus kepada perubahan dalam meningkatkan pengajian Al-Quran, khusus kepada mereka yang tersayang, pasangan kita, ahli keluarga kita dan kawan-kawan kita ya. Insya-Allah kita tekan button share. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun di sini dengungkan 2 harakat. Wajibul gunnah di sini 2 harakat. Ini semua 1 harakat. Ja'ala lakumun nuju 2 harakat. Malitah tadu tah. Makhrajnya di pangkal kerongkong ini. Simpul ini. Litah tadu 2 harakat. Biha 2 harakat. Fi 2 harakat. Zuluma Lu. Ini juga di hujung lidah itu. Zulumatil. Til bukan til. Jangan baca zulumatil. Zulumatil. Ya, ta baris bawah bukan bunyi t. Ta baris bawah bunyi ti. Jadi bila bertemu lam jadi til. Barri wal bahr. Kemudian qad ada lantunan di sini. Fassalnal. Nun baris atas naik di atas lam. Fassad itu bersabdu. Fassalnal ayat. 2 harakat di sini. Baik, mungkin ada yang masih lagi kurang ingat. Hamzah, kalau dalam kedudukan macam ni, lam alif ini, kalau duduk di antara lam dan alif, maksudnya sebelum alif, maka dia dibaca 2 harakat.
Ada di sana nanti sahabat-sahabat akan jumpa Hamzah yang duduk di atas alif ini. Dia duduk betul-betul di atas alif. Di atas kepala alif itu. Maka itu A-nya dibaca satu harakat. Di sini dibaca dua harakat. Qad fassalna al-ayati liqaumi masuk beserta dengung idgham bi gunnah. Asalnya qaumin, tapi bila datang ya hukumnya idgham bi gunnah. Ya'lamun. Baik, cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Baru berhenti. Kemudian masuk ayat yang seterusnya. Wa huwallazi ujung lidah. Itu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki apa maksudnya? Maksudnya samar. Dibacakan dengan samar, kadar panjang dua harakat. Nak kata nun pun tidak, shin pun tidak. Di tengah-tengahnya. Ansha'akum. Begitu. Jangan baca ansha'akum. Itu bunyi izhar. Walaupun panjang dah cantik, tetapi bunyi itu bunyi yang jelas. Kalau bunyi an, dia kena bunyi an. Dia samar. Nak di antara nun dan shin. Sya'akum. Di sini idgham mislan saghir didengungkan dua harakat ya. Kum min. Di sini idgham bi gunnah, nun mati betul nun. Kena dengungkan dua harakat. Nafsiu idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw. Wahida ha pedas. Wahidatin ifa hakiki sekali lagi di sini dua harakat. Fa mustaqarru idgham bi gunnah sekali lagi di sini. Pada ayat ini banyak idgham bi gunnah. Wa mustauda. Kalau waqaf ain itu diberikan tanda mati mendatang kalau kita pilih untuk waqaf. Wa mustauda. Kemudian qad ada lantunan qalqalah di sini. Dan pada huruf dal jangan bulatkan. Dal bila kita lantunkan itu kita pepeskan qad, bukan qand. Itu tak betul ya. Yang betulnya qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Coba kita dengarkan ayatnya. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustauda. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Baru waqaf. Okey, tenang-tenang. Siapa nak minum air, silakan minum air. Siapa nak betulkan kedudukan, ya, tenang-tenang. Muka mesti senyum. Baik, untuk itu boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat. InsyaAllah, bagi yang nak mempelajari daripada makhraj huruf, hukum tajwid serta banyak lagi ilmu-ilmu tajwid yang lain secara lebih tersusun dan sistematik, tunggu sehingga akhir pelajaran. Kami akan berikan buku asas dan buku tajwid bagi mereka yang mertai menjadi ahli cepat Quran. Kalau nak dapatkan 2 buah buku serta rakaman buku tersebut, tunggu sehingga akhir pelajaran. InsyaAllah, jangan lari. Jangan lari. Baik. Ayat jangan lari itu ayat yang diucapkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada waktu pembukaan sesi Dewan kepada ahli-ahli parlimen. Dia kata jangan lari. Jadi saya juga nak ucapkan kalimah yang sama kepada teman-teman. Kita belajar biarlah istiqamah. Kita mula insya-Allah. Kita doakan sama-sama kita dapat khatam Al-Quran ya. Kita baca satu hari satu muka surat. Baik. Sebelum kita meneruskan sekali lagi jom kita tekan button share ya. Kita lihat ayat ini. Wa huwallazi ujung lidah. Ikhfa hakiki di sini. Asalnya an jadi anzala minas
Nun baris atas. Terus naik di atas sin. Di sini alif lam syamsiah. Minas sama. 4 atau 5 harakat. Ima. Ikhfa hakiki 2 harakat. Fa'akh. Kha. Makhrajnya di hujung kerongkong. Fa'akhraj. Jim. Huruf khokholah. Tanda mati asli. Khokholah sughra. فأخرجنا به مقصلة قصيرة 2 harakat نبات كل شيء إفعال hakiki 2 harakat فأخرجنا sama seperti sini khakhalah rajna minhu hadiran maafkah khadiran فأخرجنا منه ضي makhrajnya di tepi lidah dhiran idgham bi gunnah masuk beserta dengung 2 harakat nukhriju minhu ha besar ha pedas hu makhraj di bawah ha pula makhrajnya di tengah kerongkong minhu habbam idgham bi gunnah asalnya habban tapi bila datang mim masuk terus beserta dengung. Habbam mutarakiban. Idgham bi gunnah. Bau masuk beserta dengung 2 harakat. Wa minan wajibul gunnah 2 harakat. Nakhli min ifa hakiki 2 harakat. Min samarkan. Tal'iha ain jelaskan ain makhrajnya di tengah kerongkong ha di bawah kerongkong qinwanun di sini kita jumpa izhar mutlak baik saya nak bagi tahu teman-teman izhar mutlak selain daripada perkataan ad-dunya iaitu kita akan jumpa 3 lagi perkataan qinwan bunyan sinwan pada contoh kali ini kita jumpa perkataan qinwanun baik biasanya apa yang saya ajar, apa yang saya beritahu, kalau nun mati bertemu dengan ya, waw, mim ataupun nun, jadi hukum idgham bi gunnah. Setuju? Baik. Tapi dalam hal ini, nun mati bertemu waw, dia tidak dibacakan dengan idgham bi gunnah. Jangan baca qiwan. Itu tak betul. Dia kena baca dengan jelas. Di sini hukumnya izhar mutlak. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Izhar mutlak dijelaskan saja qin, bunyi qin terus masuk wa, qinwa, jangan panjang. Qinwanu. Di sini pula jadi hukum ikhfa, Ikhfa tanwin bertemu dal. Ingat di sini bukan dibaca dengan idgham bi gunnah tetapi dengan izhar mutlaq. Qinwanu daniyatu idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Tuwajan dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Natim idgham bi gunnah sekali lagi di sini masuk beserta dengung 2 harakat. Min izhar halqi. Izhar halqi jelaskan saja. Di antara persamaan hukum izhar halqi dengan izhar mutlak ialah nun matinya ada tanda mati. Itu antara persamaan. Jadi sekurang-kurangnya sahabat-sahabat dapat lihat kalau tak ingat nama izhar mutlak ataupun izhar halqi, tengok kalau di atas nun itu ada tanda mati, maka bacakan dengan jelas, jangan dipanjangkan. Min a'nabin idgham bi gunnah sekali lagi di sini masuk beserta dengung. Wazaituna warum dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Rummana mushtabihan idgham bi gunnah sekali lagi di sini masukkan beserta dengung 2 harakat. Wa ghaira mutasyabih. Kalau nak waqaf hin itu jadi berikan tanda mati mendatang. Kemudian ada qaf lam ya waqaf qili afdal diwaqafkan barulah masuk ayat yang seterusnya. Baik, kemudian ayat yang seterusnya ini kita jumpa huruf alif yang ada kepala sad di atasnya. Nama huruf ini adalah hamzah wasal. Nama hurufnya apa? Hamzah wasal. Baik, hamzah wasal dia ada fungsi bacaan bila berada di awal kalimah, di awal permulaan bacaan ayat itu. Contohnya di sini kita waqaf. Baik, kita nak mula di sini. Perkataan pertama di awal ayat. Jadi,
Awal ayatnya memanglah bukan ini, tetapi di awal ayat pada bacaan kita itu. Ya. Jadi di sini nak baca macam mana? Nak baca anzuru ka, inzuru ka, unzuru. Yang pertamanya, sahabat-sahabat, saya nak bagi satu perkongsian yang sangat mudah, sangat bermanfaat. Apa dia? Pertamanya, kalau sahabat-sahabat jumpa hamzah wasal di awal kalimah, di awal ayat bacaan, kalau datang huruf lam, bacalah dengan baris fathah, baris atas. Dapat? Mungkin ada yang tolong tulis. Poin yang kedua, jika selepas hamzah wasal itu bukan huruf lam, dalam hal ini huruf yang keduanya huruf nun, maka kita lihat huruf yang ketiganya, huruf dhad ini berbaris dhammah. Maka bila huruf yang ketiga berbaris dhammah, maka hamzah wasal dibaca dengan dhammah. Dibaca dengan u. Tapi dalam hal ini dia bertemu dengan nun mati, bertemu dhad, jadi kena baca dengan ikhfa. 2 harakat. Unzuru, baru baca begitu, jangan baca unzuru, unzuru, itu tak betul, tak sempurna harakatnya. Ya, jangan baca baris bawah inzuru, jangan baca baris atas anzuru, bacalah unzuru. Unzuru ila, ru itu dibaca 4 atau 5 harakat, ila 2 harakat, sa di hujung lidah, samarihi, hi dibaca 4 atau 5 harakat, maqsilah tawilah. Iza, za dibaca 4 atau 5 harakat. As, ujung lidah. Asmara wa yan'ih, idhar alqi. Sempurna saja. Bunyi yan terus masuk ih. Dan ha-nya walaupun baris bawah, kerana kita pilih untuk waqaf, dia jadi diberikan tanda mati mendatang. Tapi kalau nak wasal, nak sambung hi itu kena baca 4 harakat atau 5 harakat. Kemudian ibtidak pada inna fi, inna fi, in itu wajib lunah dengungkan 2 harakat. Jangan baca inna fi, tak betul. Inna fi dha, ujung lidah, dzalikum la, 2 harakat. Ya, 2 harakat. Til, di sini idgham bila gunnah. Ini yang pertama kali kita jumpa idgham bila gunnah pada tajuk pelajaran kita hari ini. Asalnya tin, asalnya ta tanwin di bawah bunyi tin. Tapi bila datang lam, hukumnya masuk tanpa dengung. Jadi baca til. La ayatil liqaumi, idgham bi gunnah, masuk beserta dengung di sini. Asalnya qaumin, jadi qaumi yu'minun. Tekankan kerana hamzah itu ada tanda mati asli. Yu'minun, dan ma'ari li sukun dengan 2, 4 atau 6 harakat. Cuba kita dengarkan dahulu. Ayat ini agak sedikit panjang. Mungkin kalau perlu saya akan pendek-pendekkan untuk membantu teman-teman ya, untuk dapat menguasai dengan baik. Baik, sebelum kita mulakan, jika sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi saya nak mengajak untuk menekan button share ya, kita panjang-panjangkan. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i فأخرجنا به نبات كل شيء. Saya waqaf di situ. Kemudian saya ambil daripada فأخرجنا. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها. Kemudian ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. Kemudian وجنات من أعناب والزيتون
والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Baru berhenti. Okey, so far macam mana? Boleh ikut kak? Boleh belajar sesuatu diharapkan sepanjang penguraian yang saya berikan itu, sahabat-sahabat. InsyaAllah nanti bila selesai semua, kita akan baca sama-sama daripada awal ayat 95 hingga 101, insyaAllah. Baik, sebelum kita nak meneruskan ayat ini, saya nak mengajak sekali lagi teman-teman mungkin kita sedekahkan pahala bacaan ayat Al-Quran kita hari ini kepada kedua ibu bapa kita, khususnya yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, supaya pahala ini sampai kepada mereka. Mungkin keberkatan kehidupan kita hari ini adalah kerana doa daripada ibu ayah kita. Jadi kita harapkan sahabat-sahabat, marilah kita amin-aminkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jom kita tekan button share dahulu sebelum kita meneruskan ayat ini. Waja'alu, dua harakat. Lillah. Lafz jalalah ini dibaca nipis dua harakat. Lillahi syuraka, 4 atau 5 harakat. Al-jin, dengungkan wajibul gunnah 2 harakat. Jinna wa khalaqahum. Di sini huruf kha, di sini huruf qa. Kha, qa. Kha, qa. Beza kan? Cuba dengar betul-betul saya sebut. Kha, qa. Kha, qa. Dengar macam nak sama tapi sebenarnya ada beza. Bagi teman-teman yang nak mempelajari perbezaan makhraj huruf dan sebagainya juga, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir. Kami akan berikan buku asas dan buku tajwid insya-Allah. Wa khalaqahum, hum bila waqaf. Jangan hum, jangan waqaf dengan HOM. Waqaf dengan HUM, hum gitu. Kerana kita balik kepada asas. Ha berbaris dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Jadi bila bertemu mim jadi hum. Kemudian وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. Baik, di sini kita jumpa hukum iqlab. Pertama kali kita jumpa hukum iqlab untuk pelajaran hari ini. Asalnya ta ini baris tanwin, baris 2. Tetapi di dalam Al-Quran bersama Usmani, bagi hukum iqlab, baris 2 itu diberikan satu baris dan ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah. Maka bacanya mestilah dengan wajah iqlab. Apa itu iqlab? Ditukarkan. Apa yang ditukarkan? Bunyi nun atau tanwin itu ditukarkan kepada bunyi mim. Banatin jadi banatim dengan 2 harakat. Bibir itu sekadar bersentuhan saja ataupun hampir bersentuhan. Wa banatin bighai, baru masuk bighai. Jangan cepat sangat 2 harakat. Wa banatin bighairi ilm. Kalau nak waqaf di sini jadi ilm. Kalau nak sambung jadi ikhfa. Ilmin subhanahu. Itu kalau nak wasal. Tapi saya anggarkan mungkin ramai yang pilih untuk waqaf. Jadi terus ibtidak. Qalqalah. Ba. Pantulan di sini kena ada. Jangan baca subha. Tak betul. Dia kena baca subha. Ha pedas. Nahu. Ha simple. Di bawah pula. Wa ta'ala. Di tengah kerongkong ini. Wa ta'ala. Wajibul gunnah 2 harakat. Wajib dengung. Amma, baru masuk ma. Jangan baca amma, tak betul. Dia bertilah amma yasifun. Ma'arili sukun. Jangan waqaf dengan yasifun. Itu tak sempurna ya. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinn وخرقوا له بنين وبنات بغير علم
Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Baru waqaf. Okey. Okey tak okey? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau boleh ikut, jangan lupa sahabat-sahabat dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak menanamkan perasaan seronoknya mengaji Al-Quran ini. Ya? Hari-hari kita sebut pada diri kita seronoknya mengaji Al-Quran. Mudahnya mengaji Al-Quran. Supaya apa? Pembelajaran kita jadi mudah, jadi seronok. Ya? Baik, insyaAllah. Semua okey ya. Diharapkan teman-teman dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ya? InsyaAllah. Sekejap lagi kita baca balik sama-sama. Ya? Baik. Kita lihat ayat yang terakhir untuk hari ini. Badi'us. Ain baris depan. Terus naik di atas sin yang bertanda sabdu. Di sini alif lam syamsiah. Jangan baca badi'ul. Tapi badi'us. Badi'us samawati wal ard. Kalau nak waqaf, dot makhrajnya di tepi lidah itu, dia di tempat yang terakhir. Wal ard. Wal ard. Kita waqaf. Kalau nak sambung di sini afdal disambungkan. Kena baca wal ardi anna yaku. Itu kalau nak wasal. Baik. Sekurang-kurangnya kita tahu dalam dua situasi. Nak waqaf macam mana, nak sambung macam mana. Kemudian terpulang kita lah. Nak baca sambung ke, nak berhenti ke. Yang penting kita tahu dalam dua keadaan itu bagaimana caranya. Anna. Dengungkan dua harakat wajibul gunnah. Anna yakunu lahu. Maksilah qasirah dua harakat. Waladu. Idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung. Waladu, asalnya waladun, tapi datang waw masuk beserta dengung. Waladu walam izhar syafawi. Sempurna saja mim mati, jangan dipanjangkan. Walam takun idgham bila gunnah. Asalnya takun, tapi bila datang lam terus masuk tanpa dengung. Takul lahu sahibah. Dua harakat. Ha pedas. Haibah dan ta marbutah, ta simpul itu. Kalau kita nak waqaf, ditukarkan kepada bunyi ha. Kalau kita nak wasal, dia kekal bunyi ta. Sahibatu wa khalaqa kulla syai'. Itu kalau kita nak wasal. Terpulang sahabat-sahabat. Kerana di sini afdal diteruskan. Tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, apa akan daya macam mana? Kita nak paksa nanti berhenti jadi tak cantik. Jadi berhenti. Sahibah gitu. Kemudian wa khalaqa kulla syai'. Hamzah. Kalau nak waqaf juga. Kalau nak sambung. Kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in. Izhar halqi. Bunyi saja in. Jangan panjang. Terus masuk. Alim. Sahabat-sahabat dapat beza tak? Nampak tak? Izhar halqi. Tanwin di atas dan di bawahnya selari. Nampak tak? Tanwin bertemu ain. Di sini hamzah juga, tanwin di bawah juga. Tetapi tanwinnya tidak selari. Nampak tak? Ini selari, ini tak selari. Tapi ini datang selepasnya huruf ain, ini datang selepasnya huruf waw. Di sini hukum izhar halqi, di sini hukum idgham bi gunnah. Itu beza dia. Siapa yang nak mempelajari semua ini dengan lebih detail, dengan lebih mendalam, serta contoh-contoh yang banyak yang kami berikan serta bimbingan bacaan, insya-Allah selepas akhir pelajaran ini saya akan kongsikan. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Kemudian begitulah kita mewaqafkan bacaan ayat tersebut dengan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 dan 6 harakat. Baik, tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya. Sekarangnya masa untuk saya nak mengajak teman-teman, jom kita praktiskan balik apa yang kita belajar tadi. Boleh ya? Kita nak baca sama-sama sekarang ini daripada awal ayat 95 hingga ayat 101. Diharapkan teman-teman semua telah bersedia. Kalau nak buka Al-Quran, muka surat 140. Siapa nak minum air, silakan. Siapa nak betulkan kedudukan juga silakan. Tapi sebelum kita mulakan bacaan, saya menyeru dan saya merayu kepada teman-teman untuk kita tekan button share dulu seorang sekali, boleh tak? Yang mana yang dah tekan pun kita tekan balik sekali lagi, insya-Allah. Dan juga
Di akhir bacaan kita nanti, saya akan kongsikan bagaimana teman-teman dapat kami bantu dengan kami kirimkan buku azhar dan tajwid ke rumah anda. Kita dengarkan bacaan ini di atas kiraan. Jangan dengar saja, ikut baca sekali. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما
يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah diharapkan teman-teman ya dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan. InsyaAllah yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Ya, kita boleh set dalam diary kita waktu-waktu tersebut, kita pilihlah untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Waktu lain bekerjalah, bersamalah keluarga, buatlah apa yang kita nak. Tapi waktu yang saya katakan tadi itu cuba kita reservekan untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran. Boleh? Semoga kita dapat khatam Al-Quran bersama-sama. Baik, seperti mana yang saya janjikan tadi. Mungkin ada di kalangan teman-teman yang merasakan, Ustaz, saya rasa saya nak belajar baliklah daripada makhraj huruf. Saya nak betulkan kembali hukum tajwid. Ya. InsyaAllah, sahabat-sahabat boleh mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan kami kirimkan ke rumah. Ya, ini selain daripada mengikuti live yang kita buat setiap hari ini, mereka yang menjadi ahli cepat Quran akan mendapat beberapa keistimewaan yang kita berikan. Antaranya kita berikan buku asas, kita berikan buku tajwid, dan rakamannya. Bukan kita hantar buku saja kemudian kita diamkan diri. Tidak. Kita berikan rakamannya. Di sana ada hampir 200 video pelajaran yang boleh diakses melalui aplikasi yang kita bina sendiri, iaitu aplikasi Cepat Quran, ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran yang kita bina khusus untuk ahli Cepat Quran. Jadi, dapatkan 2 buah buku serta rakaman tersebut. Tidak cukup dengan itu. Mereka yang menjadi ahli cepat Quran, kami berikan 3 bonus tambahan. Yang pertama, kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Kita ringkaskan lagi hukum tajwid dan kita buat satu nota dan kita berikan kepada teman-teman yang menjadi ahli cepat Quran. Keduanya, kita berikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk dari masa ke masa yang kita berikan. Di sana ada lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi campur dengan 200 daripada rakaman buku asas dan tajwid. Ahli cepat Quran akan mendapat 800 video pelajaran bersama 2 buah buku fizikal, sebuah e-book, dan bonus yang ketiga, kita berikan konsultasi eksklusif. Kalau sahabat-sahabat ada persoalan, nak pendengarkan bacaan dan sebagainya, insya-Allah boleh buat appointment, sama ada datang ke pusat pengajian ataupun kita buat appointment melalui atas talian. Kita boleh buat video call walau di mana sahaja berada. Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Indonesia, Singapura. Walau di mana jarak memisahkan kita. Tapi bila hati kita bersatu kerana Al-Quran, insya-Allah ada jalannya. Ada jalannya untuk kita sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi ada 3 cara untuk mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Yang pertamanya, sahabat-sahabat boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli cepat Quran boleh komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen. Ataupun sahabat-sahabat boleh ambil nombor WhatsApp ini yang saya nak bagi tahu ini. Sahabat-sahabat WhatsApp nombor ini, bagi tahu saya nak daftar nak jadi ahli cepat Quran. Nanti insya-Allah admin kami akan bantu. Farhan, kita tunjukkan nombor WhatsApp hotline kita. Mungkin ada teman-teman yang nak terus berhubung dengan kita yang perlu kita bantu ataupun guide macam mana nak buat pendaftaran ya. Nombor telefon kita ataupun nombor WhatsApp kita iaitu 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi, nombor WhatsApp kita. Mungkin ada yang nak ambil nombor ini, nak catat, nak hubungi nanti 0111-621-7797. Dan di atas itu adalah nombor telefon pejabat kita kalau nak bercakap. Tapi boleh berhubung dengan kita melalui WhatsApp juga di nombor yang tertera di bawah. Itu cara yang kedua untuk kami bantu mendaftar. Ataupun cara yang ketiga, sahabat-sahabat nak buat pendaftaran menjadi ahli cepat Quran, boleh terus pergi ke website www.cepatquran.com. Saya ulangi, www.cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran secara langsung terus di website tersebut untuk mendaftar. Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah.
Ada 3 cara itu. Komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp kami ke nombor WhatsApp yang kami berikan itu, ataupun boleh pergi ke laman web www.cepatquran.com. Yang mana yang komen nak jadi ahli di ruangan bawah, nanti insyaAllah admin kami akan reply, akan juga beri satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link tu, nanti boleh berkomunikasi dengan wakil kami. Jangan bimbang tentang komitmen bulanan atau tahunan. Tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan untuk menjadi ahli cepat Quran. Yuran keahlian hanya sekali seumur hidup. Saya ulangi, yuran keahlian hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Bukan sebulan, bukan untuk setahun keahlian, tetapi untuk sepanjang hayat kita insya-Allah, dengan hanya sekali membuat bayaran yuran keahlian. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, berapa yuran keahlian ini? Saya nak bagi tahu khusus untuk bulan kemerdekaan ini sehinggalah 16 September ini. Kita berikan tawaran yang tak dapat ditolak. Apa dia? Bukan 25,000 ya, bukan 5,000, bukan 2,500, bukan 1,000, bukan 500, bukan 300. Untuk tempoh yang saya bagi tahu itu, yuran keahliannya hanyalah untuk seumur hidup RM250 saja. Kadang kita belanja lebih daripada itu. Kita beli kasut, beli beg tangan pun tak cukup RM250. Dan sebenarnya harga RM250 itu kalau nak dibayar dengan harga rakaman 800 video pun tak cukup sebenarnya. Tetapi memang kita niat kita untuk membantu teman-teman. Itu 250 termasuklah 2 buah buku. Termasuk wang pos. Kecuali Sabah dan Sarawak ada sedikitlah kena charge itu. Kemudian termasuk 800 video rakaman. Termasuk dengan konsultasi dengan kita. Dan keahlian ini adalah untuk seumur hidup. Jadi apa tunggu lagi? Jangan lepaskan peluang keemasan ini untuk kita sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran insya-Allah. Jadi yang mana yang berhajat, sekali lagi boleh komen nak jadi ahli cepat Quran ataupun WhatsApp kami di nombor tersebut, ataupun boleh terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. InsyaAllah kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan silap itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang berhajat untuk menjadi ahli digalakkan untuk menonton untuk mengetahui apakah pendekatan yang kami gunakan dalam 2 buah buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Jadi saya rasa setakat itu dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu. Kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati,
mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.